الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala tuntutan dan suruhannya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang beriman dan diberikan kebahagiaan di dunia dan keredaan di akhirat nanti. Pada minggu ini, member akan membicarakan satu tajuk, iaitu menelusuri hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni menegakkan agama Allah, agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini hari Jumaat 2 Muharram 1442 Hijrah. Ini bermakna kita telah melangkah masuk ke tahun baru Hijrah. Sedar ataupun tidak, umur kita pun telah bertambah setahun lagi. Perjalanan kita ke negeri akhirat pun semakin dekat. Kita tidak tahu berapa lama lagi baki umur yang ada di tangan kita. Justru menyadari tentang hakikat ini, eloklah pada kesempatan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini kita bertafakur sejenak. Dari mana kita datang, ke mana destinasi kita selepas ini. Sebagai manusia biasa, kita selalu lupa hala tuju hidup kita kerana kita sering dibuai dengan kehidupan dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya apa sahaja dalam hidup kita, kalau kita hendak berubah, Allah akan berikan kemudahan dan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita akan sentiasa mencipta dan mencari pelbagai alasan untuk tidak berubah. Namun, tidak dinafikan untuk berubah dan mengubah sesuatu hal atau perkara itu amat susah. Apatah lagi untuk meminda atau mengubah minda manusia. Tidak semudah kita mengubah bukit dan juga gunung ganang. Lantaran itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan syurga kepada hamba-hambanya yang mahu berubah dan bersusah payah di dunia ini. Agak pelik kiranya ada orang yang bercita-cita nak masuk syurga, tetapi di dunia dia hanya bersenang lenang dan tidak susah payah untuk mengejar atau belajar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat sekalian, peristiwa hijrah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sejarah, tetapi peristiwa itu tetap hidup segar dalam kalangan umat Islam sepanjang zaman. Ia mempunyai latar belakang dan kesan besar pada umat. Peristiwa hijrah ini merupakan satu peristiwa strategik kerana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi suatu suasana yang kritikal dalam perjuangannya dan juga memperlihatkan pandangan jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perubahan dan peredaran dalam membebaskan fahaman jahiliyah yang mencengkam masyarakat pada ketika itu. Iman adalah asas dan teras kepada penghijrahan diri kerana ia penggerak utama
dan pembimbing diri manusia untuk melakukan kebaikan dan mengawal diri daripada melakukan kejahatan. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya, orang yang beriman dan yang tidak memperadukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Mereka itulah orang yang akan mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Sebenarnya, keimanan itulah kekuatan dalaman untuk kita supaya tetap teguh, istiqamah dan berterusan dalam melakukan perubahan. Jika kekuatan tidak ada, kita tidak akan mampu bertahan dan kekal lama dalam melaksanakan perubahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mengikuti hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia penuh dengan syarat, dengan pengajaran kepada kita semua. Sebenarnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu perjalanan untuk mempertahankan keimanan dan bukanlah atas sebab-sebab pelarian seperti mana yang digembar-gemburkan oleh seseorang pada baru-baru ini. Para sahabat sanggup meninggalkan harta benda dari kampung halaman serta rela berpisah dengan orang yang dicintai berbeza akidah semata-mata kerana hijrah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan manifestasi yang sangat berkesan yang menunjukkan bahawa sahabat atau pembantu pelaksana merupakan ciri penting dalam menjayakan visi dan misi kita. Sahabat yang baik akan membimbing kita ke jalan yang benar, justru kerana niat dan tujuan murni kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maka kita mestilah berani menjauhkan diri daripada orang yang boleh mengajak kita untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya, seseorang itu mengikut agama temannya. Oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapakah yang menjadi temannya. Hakikatnya, iman yang dipertahankan telah memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Justru sekalipun peritnya penderitaan, dugaan dan cubaan yang melanda, ia tidak akan rasa apa-apa. Iman amat penting dalam mengendalikan nafsu. Manusia dikurniakan akal dan nafsu. Jika akal menguasai dirinya, maka kebenaran akan menang. Namun, kalau dirinya dikuasai oleh nafsu, maka sifat kebinatangan akan menguasainya. Kalau kita melihat peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah merupakan seorang yang sangat mempedulikan nasib masyarakat dan para sahabatnya. Pelbagai usaha yang telah diusahakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar para sahabatnya tidak diseksa oleh musuh. Malah baginda juga orang yang terakhir keluar dari Makkah setelah semua sahabatnya selamat. Itulah teladan yang patut dicontohi oleh kita semua sebagai seorang pemimpin. Sama ada pemimpin dalam kalangan keluarga, masyarakat maupun sesebuah negara. Kepentingan rakyat, orang bawahan mestilah didahulukan ataupun diutamakan terlebih dahulu daripada kepentingan diri dan juga peribadi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai umat Islam seharusnya memainkan peranan masing-masing dalam membina sebuah negara yang baik, aman dan makmur. Ini jelas ditunjukkan dalam jalan sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah yang melibatkan semua generasi sahabatnya, iaitu sahabat yang paling tua ialah Sayyidina Abu Bakar, golongan pemudanya pula ialah Abdullah bin Abu Bakar, golongan remajanya pula ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan golongan wanitanya ialah Asma binti Abu Bakar.
Kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya dan seterusnya dapat membina sebuah negara Madinah yang aman, makmur, adalah hasil daripada semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Justru itu, marilah kita sama-sama menjadikan tahun baru hijrah pada kali ini sebagai titik permulaan untuk kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sebagai kesimpulannya, sebagai orang Islam, kita perlu bersungguh-sungguh untuk berhijrah daripada cara hidup yang tidak baik kepada cara hidup yang lebih baik. Sambutan ma'al hijrah juga adalah satu masa yang terbaik untuk kita bermuhasabah diri dengan mengukur dan menilai sejauh manakah kesungguhan kita untuk melakukan perubahan dan penambahbaikan dalam hidup kita. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah bersungguh-sungguh untuk berusaha dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala larangannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Al-Anfal ayat 72. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang Ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان ماليشيا وولي عهده Tengku Syarafuddin Malisyah ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى له خير الزاد. إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.